Baik, kita kembali semula bersama dalam rancangan Rampai Pagi dan tibalah masa yang kita nanti-nantikan pagi ini bersama dalam segmen Tamu Bahasa dan kita akan membincangkan berkenaan dengan pemberigaan bahasa dan sastra melalui seni persembahan tanah air. Jadi mungkin Intan boleh perkenalkan tetamu kita ni kepada penonton kita ni. Baik, alhamdulillah ya. Jadi kita telah menjemput tetamu kita yang merupakan pengarang kanan bahagian sastra dan majalah Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu Yang Mulia Puan Lina Nur Susilanita binti Bahari. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah ya. Kami berdua mengucapkan terima kasih kepada puannya kerana sudi datang ke studio pagi untuk berkongsi mengenai dengan pemberigaan bahasa dan sastra melalui seni persembahan tanah air dalam segmen Tamu Bahasa ya. Alhamdulillah. Baik, untuk memulakan ruangan wawancara ini, mungkin terus sahaja ya kita bersama dengan Puan Lina. Mungkin boleh memberikan definisi dan juga penerangan kepada kami berdua dan juga kepada penonton-penonton kita ini yang menyaksikan pada ketika ini. Apakah yang dimaksudkan dengan pementasan ini? Okey, baik. Sebelum saya menjawab soalan tersebut, izinkan saya untuk berkongsi sedikit sebanyak pengalaman saya di bidang seni pementasan ini. Kerana ianya ada keberkaitan dengan pembincangan kita ni pada pagi ini. Baik, dalam bidang seni pementasan, saya sudah pun bergiat lebih kurang 12 tahun sama ada di atas pentas ataupun di belakang pentas. Dan kebetulan juga sekarang saya bertugas di Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai bahagian sastra dan majalah, di mana antara aktiviti yang dilangsungkan itu berkait rapat dengan pengurusan dan penganjuran aktiviti yang berkaitan dengan seni pementasanannya. Jadi saya balik semula kepada soalan tadi, apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan pementasan. Pementasan ini merupakan suatu tindakan yang melibatkan suatu tindakan melibatkan persembahan, mempertunjukkan sesuatu atau mementaskan sesuatu kepada khalayak. Dan perkataan pementasan itu sendiri daripada kata dasar pentas. Pentasan ini merupakan tempat yang digunakan untuk mementaskan, mempertunjukkan atau mempersembahkan sesuatu kepada khalayak. Jadi nampak perbezaannya di sana. Pementasan tadi merupakan suatu tindakan mempersembahkan dan pentas merupakan tempat yang digunakan untuk mementaskan. Ya betul. Jadi dan pentas dan pementasan ini boleh saja berbentuk kesenian ataupun yang bukan seni. Kalau berbentuk kesenian ini contohnya seni teater, deklamasi puisi, menyanyi, tarian, atau yang berbentuk kesenian. Dan yang bukan seni seperti ceramah, syarahan ataupun seperti kita ni sekarang ini pun salah satu daripada bentuk pentas. Dan pementasan ini ia sangat rapat dengan khalayak kerana ia melibatkan interaksi khalayak, melibatkan penghayatan khalayak dan juga kepuasan visualisasi khalayak. Jadi apabila kita ni sebut tentang kepuasan visualisasi ini, izinkan saya untuk mengambil satu situasi contohnya apabila kita ni membaca sebuah novel contohnya. Dalam novel itu adanya penerangan watak. Contohnya watak utama, watak seorang lelaki yang kacak, segak, bergaya, kaya. Dan lelaki ini ada satu kekurangan iaitu bersifat panas baran. Yang mana sifat panas barannya itu dapat dilembutkan oleh seorang wanita yang mungkin saja kerajanya biasa-biasa, wajahnya pun biasa-biasa. Boleh saja yakni seorang pembersih yang bekerja di tempat lelaki ini, syarikat milik lelaki ini tadi. Dan di sini apabila seorang pembaca novel itu membaca penerangan watak ini, adanya satu bayangan dalam fikiran. Jadi seperti yang habis kita dengar ini pun, kita pun sudah terbayang, membayangkan. Tetapi kita ini tidak ada gambaran yang jelas siapa lelaki ini. Macam mana muanya yang sebenar, macam mana mimik mukanya. Kita ini tidak ada gambaran yang jelas. Kecuali apabila ia
novel ini diadaptasi dan dipindah kepada bentuk pementasan. Bentuk pementasan sama ada dalam bentuk seni teater atau lakonan dalam filem. Dan di sana barutah kita ni mendapat gambaran yang jelas macam mana handsome-nya lelaki tadi ni. Dan kita ni akan nampak perbezaan apabila kita kita ni melihat filem dulu dan kita ni membaca novel selepas satu. Jadi dengan automatik apabila kita ni baca novel, kita ni terbayangkan watak si pelakon tadi. Dan di sana kita ni sudah mencapai satu kepuasan visualisasi kerana kita ni sudah ada satu gambaran yang jelas. Contohnya di barat, banyak filem-filem itu diadaptasi daripada novel. Contohnya yang popular seperti Harry Potter. Harry Potter ni ia asalnya daripada novel dan hanya diketahui oleh kalangan pembacanya. Tapi apabila ia dipindah kepada filem dan dimasukkan dalam panggung wayang, kelayaknya itu mencapai kelayak antarabangsa. Dan kita ni yang indah membaca ni pun kita ni sudah kenal Harry Potter. Dan inilah satu pemberigaan sebuah naskah yang dipindahkan dari novel ke bentuk filem tadi. Dan saya ambil lagi satu contoh. Baik, kenapa di dalam kelas kita ni tu dibagi buku teks dan dalam buku teks itu kita ni sudah ada penerangan yang jelas tentang sesuatu subjek itu. Tetapi masih juga kita ni memerlukan seorang guru yang berada di hadapan. Hadapan itu pun boleh juga dikatakan sebagai pentas. Ini adalah pentas di dalam kelas, di mana kelayaknya terdiri daripada 20 ke 30 pelajar. Dan guru ini menggunakan kreativitinya memvisualkan daripada buku teksnya tadi, memvisualkan menggunakan alat-alat bantu mengajar seperti menyanyi di dalam kelas, melihat filem dalam kelas, malah ada latihan praktikal di dalam kelas untuk pelajar itu memahami subjek yang ingin disampaikan. Dan di sinilah para pelajar mendapat satu kepuasan visualisasi yang menyentuh penghayatan dorang dan dorang pun dengan mudah memahami pelajaran yang ingin disampaikan. Dan ini sama seperti seorang pengarah yang cuba memindahkan daripada teks kepada bentuk filem ataupun pementasan tadi. Mereka akan menggunakan muzik, pelakon, gerak tari di atas pentas agar ia dapat disampaikan kepada kelayak dakwah sebalik naskah yang ingin disampaikan ataupun sesuatu penjelasan watak plot cerita yang ingin disampaikan kepada kelayak. Okey, baik, alhamdulillah. Yang menarik juga daripada novel terus kepada filem ataupun pementasan. Jadi maksudnya novel tersebut tidak dapat dianggap sebagai satu pementasan Novel hanyalah sebagai satu teks dan ia hanya akan dianggap sebagai satu pementasan apabila adanya pelakon, adanya pergerakan, adanya perlawanan dialog antara pelakon dan sebagainya. Tapi apa ceritanya macam kalau komik bergambar itu pun? Ya, komik bergambar ini kita boleh lihat daripada contohnya filem-filem drama Korea. Banyaknya drama Korea ni adalah daripada adaptasi daripada komik. Dan masih juga komik itu belum mencapai satu kepuasan visualisasi kepada kelayaknya. Mungkin pembaca komik mereka minat membaca, tetapi masih juga kalau ia difilmkan masih juga mereka melihat kepada drama film yang is better than comic maksudnya drama tu. Dah pulang saya cakap better, tapi saya lebih bercakap di mana kepuasan visualisasi mereka, penghayatan mereka. Kerana komik ia hanyalah gambar yang tidak bergerak. Dan kita ni masih merujuk lebih prefer kepada gambar yang pergerakan manusia. Ia lebih menyentuh penghayatan kelayak itu. Luar biasa sekali, mendalam juga maksud pementasan ini Dan pentas itu sebenarnya tidak semestinya pentas yang dibangunkan ataupun didirikan sahaja. Rupanya dalam kelas itu rupanya seni juga Seni yang digunakan oleh seorang guru. Seorang guru luar biasa sekali. Alhamdulillah. Jadi kita dapat memahami dan juga mengetahui bersama apa yang dimaksudkan dengan pementasan. Jadi seterusnya ini, bagaimana seni pementasan tanah air
kita ni menyumbang ke arah pemerigaan bahasa dan juga sastra ni, Puan? Baik, apabila kita ni sebut tentang seni pementasan tanah air ni, sebenarnya banyak pihak-pihak yang menyumbang kepada perkembangan seni pementasan negara kita ni. Sama ada secara persendirian, persatuan, jabatan-jabatan kerajaan dan secara dalam acara-acara kebesaran negara juga. Jadi kita ni akan kupas satu persatu. Dalam persendirian ini memang diakui banyak orang-orang seni kita ni. Terdiri daripada komposer, penyanyi, pendeklamasi puisi, pelakon, dan dengan kemudahan teknologi kita ni sekarang ni hanya di hujung jari, kita ni boleh melihat bagaimana suatu pementasan itu lebih mudah daripada yang secara bersemuka tadi ya. Kerana mereka menggunakan satu bentuk visual dengan hanya video saja. Mereka merakam dan memuat naikkan melalui media sosial. Dan ini salah satu pemberigaan yang sangat berkesan kerana dalam waktu yang singkat mereka sudah mencapai ke layak. Media sosial ni boleh saja TikTok, Instagram ataupun Facebook. Ini satu sumbangan persendirian yang boleh kita ni banggakan kerana mereka dapat memberikan bahasa Melayu itu dan juga sesebuah naskah itu di hujung jari saja. Dan sekarang kita ni melihat kepada persatuan. Kalau persatuan ini kita ni melihat macam mana persatuan-persatuan ini menyumbang kepada pementasan tanah air. Termasuk saya sebut beberapa persatuan kita ni, Kumpulan Putra Seni, Sutra Momento, Lakap Lagun Entertainment, Akademi Seri Panggung. Ini beberapa saja dan banyak lagi sebenarnya di mana setiap tahun mereka ni akan mengadakan aktiviti kegiatan seni pentas sama ada seni teater, sketsa, dan kalau kita ni perhatikan dalam perayaan sempena Hari Keputeraan ke bawah Duli, keluar ni dorangan ni ikut mementaskan di pentas perayaan. Dan itu pun salah satu pemberigaan naskah kerana naskah-naskah bis dorangan ni ada yang daripada cerita rakyat Brunei, cerita sejarah Brunei, tidak kurang juga naskah yang ditulis sendiri. Dan ini telah mendedahkan karyawan-karyawan kita ni. Dan juga apatah lagi apabila mereka menggunakan bahasa Melayu. Saya sangat tertarik dengan usaha Studio 247. Diorang ini setiap tahun diorang mengadakan festival seni kebangsaan, festival teater kebangsaan Brunei. Di mana diorang ini menggabungkan persatuan-persatuan seni di Brunei ini untuk mempersembahkan teater. Tahun lepas saja diorang mengadakan di Pusat Seni Sekolah Antarabangsa Jerudong dan di mana bukan saja persatuan teater bahasa Inggeris tetapi juga persatuan teater bahasa Melayu. Dan kita ni telah mencapai dalam festival itu diorang boleh melihat pelbagai persembahan daripada persatuan-persatuan ini dan ini satu pemberitaan yang sangat bagus yang dibuat oleh Studio 247 tadi. Sekarang sekarang kita sentuh kepada usaha jabatan kerajaan dan khususnya Dewan Bahasa dan Pustaka memang satu visi Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mendaulatkan kebudayaan Melayu, antaranya pemartabatan bahasa Melayu dan sastra Melayu dan antara usaha Dewan Bahasa dalam kegiatan seni pementasan tanah air ini antaranya adalah peraduan membaca saja, peraduan pidato, peraduan monolog, peraduan lagu puisi, dan di sinilah orang-orang persendirian tadi ikut serta peraduan ini yang terdiri, malah ada yang terdiri daripada pelajar mahasiswa-mahasiswi universiti dan mereka ni muncul dalam peraduan ini dan antara syarat yang sangat saya
suka yang dibuat oleh Dewan Bahasa Pustaka ni hendaklah menggunakan bahasa Melayu dan hendaklah karya-karya yang dipentaskan itu adalah karya-karya yang bersumberkan buku-buku dan majalah yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Di mana kebanyakan majalah dan kebanyakan karya-karya durang ni memang berbahasa Melayu. Dan di sinitah kita ni melihat peranan Dewan Bahasa itu melahirkan karyawan-karyawan tanah air dan tidak kurang juga memeriahkan seni pementasan tanah air ini. Sekarang ini kita melihat sumbangan jabatan-jabatan kerajaan. Sekarang kita melihat kepada acara seni pementasan yang skala besar. Contohnya masa Hari Kebangsaan ke-40 baru-baru ini masa 24 Februari hari itu kita ni melihat satu pementasan yang besar melibatkan ribuan pelajar, ribuan penonton. Dan yang menariknya mereka menggunakan pengarahnya menggunakan pendeklamasi puisi dengan bait-bait sajak yang sungguh menjentik hati untuk menyampaikan cerita sepanjang pergerakan yang dilakukan di atas padang itu. Dan ini dinamakan pentas yang di tengah-tengah persembahan dikelilingi oleh kelayak ramai atau dinamakan sebagai bentuk pentas arena. Dan ini suatu pementasan ini dalam masa yang persembahan kira-kira 5 ke 10 minit itu kita ni sudah memberigakan hasil karya sastra orang kita ni. Dan apatah lagi menggunakan bahasa Melayu yang sangat menjentik hati. Perkataan seperti perwira, pahlawan, cinta negara, bahagia, sentosa. Kata-kata itu membagi makna yang sangat mendalam arah kita ni. Jadi kata-kata itu pun apabila kelayak mendengar dengan bait-bait sajak yang penuh emosi, kata-kata itu menyentuh hati dan kita ni pun mulai faham apa pahlawan ni, apa perwira ni, apa rasa cinta itu. Apatah lagi pendeklamasinya dengan gerak penyampaian yang sangat dengan intonasinya, dengan nadanya, gaya penyampaian yang ya betul. Jadi di sini kita ni sudah melihat satu pementasan dalam skala yang besar. Dan kita ni dapat berasa berbangga kerana seni pementasan tanah air ini bukan saja berskala kecil tetapi juga dalam skala yang besar yang kita ni dapat nikmati setiap tahun. Jangankan setiap tahun dalam acara beramah mesra dengan rakyat, Hari Belia Kebangsaan pun kita ni sudah melihat macam mana seni pementasan skala besar ini sangat membanggakan dan kita ni sebagai orang Brunei kita ni dapat berbangga kerana kita ni sudah ada karya-karya tempatan yang dapat kita ni sampaikan dalam skala kecil dan skala besar. Dan di sini kita ni sudah menunjukkan kita ni itu masyarakat yang mempunyai bahasa, masyarakat yang berbangsa dan bahasa Melayu itu diguna pakai oleh segenap lapisan masyarakat. Jadi alhamdulillah ya. Menarik berkaitan sambutan Hari Kebangsaan yang baru saja kita raikan ya pada tanggal 24 Februari tersebut. Saya kira pementasan tersebut ya bukan sahaja untuk kita ni di negara Brunei Darussalam, malahan juga ya menjadi tatapan penduduk antarabangsa yang turut sama menyaksikan sekitar perjalanan majlis ataupun upacara tersebut ya. Sesuatu yang luar biasa dan inilah menariknya bagaimana dari seni pementasan tersebut ia mampu menyumbang ke arah pemberigaan bahasa dan juga sastra kita ini Intan ya. Ya alhamdulillah ya. Jadi itu mengenai dengan seni pementasannya yang telah pun kita ni dengarkan ya bersama dengan tetamu orang kita iaitu Puan Lina Nursusi Lanita binti Bahari iaitu pengarang kanan bahagian sastra dan majalah Dewan Bahasa dan Pustaka ya. Tadi Puan ada menyentuhnya mengenai dengan latar belakang puannya telah pun dalam 12 tahun dan pementasan. Ya betul. Dan kalau kita melihatlah cabaran ya sebagai seorang pementasan ini apa sahaja ni?
Saya tidak melihat sesuatu pementasan itu sebagai satu cabaran. Kerana setiap pengalaman di atas pentas itu, saya mempunyai satu tanggungjawab, iaitu untuk menyampaikan dakwah. Kerana kita selaku orang Brunei yang amat cinta kepada bahasanya, amat cinta kepada budayanya. Jadi kita setiap pelakon ataupun orang seni itu mempunyai peranan yang sangat besar untuk menyampaikan dakwah kepada kelayaknya melalui seni pementasan, iaitu melalui bentuk pementasan yang kreatif, kerana kadang-kala orang ini tidak dapat menerima teguran secara berhadapan. Kerana jadi pementasan itu adalah satu teguran yang secara halus, di mana orang dapat menghayati jalan ceritanya dan dapat menyentuh hati. Jadi kadang-kadang apabila kita ni melihat filem, melihat drama, apabila kita ni sudah menghayati, tiba-tiba orang dah sembayang jadi sembayang. Contohnya Tanah Kubur, kalau kita ni melihat siri Tanah Kubur, memang menginsafkan setiap episod itu. Ini salah satu contoh di mana seni pementasan itu di samping mempunyai peranan memberikan bahasa, memberikan sastranya, ia juga satu medium yang sangat berkesan untuk menyampaikan dakwah. Jadi kalau sebut tentang cabaran tadi, saya hanya melihat ianya satu bagaimana saya seorang orang seni menjalankan tanggungjawab saya untuk menyampaikan dakwah kepada orang ramai, kepada kelayak. Tetapi alhamdulillah ya, pementasan sebegini masih lagi relevan sehingga ke hari ini, walaupun kalau kita lihat banyak media-media masa lainnya, tetapi memang begitulah ya seninya pementasan. Kita ini lihat ramai juga pengguna-pengguna media masa ini yang menyalurkan talent ya ataupun kebolehan mereka menerusi platform-platform sebegini ya. Sejauh mana pemberigaan bahasa dan sastra melalui seni persembahan tanah air ini memberikan kesan sebenarnya kepada kita ini, Puan? Ya, baik. Di sini saya akan berkongsi pengalaman saya 3 tahun lepas, di mana masa itu saya salah satu orang pelakon yang membuat pementasan teater masa itu. Masa itu kami membawa cerita Dang Semelindang. Jadi masa itu sempena festival kebangsaan Brunei ni, sempena festival teater kebangsaan Brunei. Masa kami membuat persembahan itu, setentunya ada kata-kata yang dilaungkan, kata-kata yang dinyatakan. Saya ingat apa skrip yang saya katakan itu, tapi menariknya selepas persembahan, salah seorang daripada kelayak ini datang. Feedback berjumpa dengan saya. Ia cakap bahasa Inggeris, pasal memang bahasa medium hariannya bahasa Inggerisnya. Saya translatekan sejak lawa persembahan atunya. Sampai aku tulisnya skrip kita cakap atunya, aku tulisnya. Apakah ni maknanya macam tu? Dan Tani sudah melihat bagaimana berkesannya satu pemberigaan itu, kerana orang yang mungkin indah berbahasa Melayu terpakai dengan bahasa kita ni. Dan kita ni melihat keberkesanan seorang penulis skrip menggunakan kata-kata yang dapat menjentik hati tadi. Dan cuma itu juga dalam kata-kata deklamasi puisi, apabila mereka kenal dengan orang-orang seni kita ni, penulis-penulis kita ni, seperti yang kita katakan tadi, sekarang kita ni sudah ada media sosial menyalurkan dorang punya penyampaian kata-kata puisi melalui media sosial saja. Dan ini sebenarnya kalau di luar negara, Malaysia, Indonesia dan negara barat pun memang sudah jadi kebiasaan. Dan kita ni orang-orang Brunei, kita ni mungkin sudah media sosial ni banyak digunakan, barulah kita ni ada kesedaran untuk menyampaikan naskah itu melalui media sosial. Jadi di sini satu persembahan, satu pementasan menggunakan lensa kamera untuk menyampaikan sesebuah naskah karya itu. Dan ini
dengan sendirinya orang yang melihat video tadi pun akan terkesan. Akan meninggalkan kesan juga. Akan meninggalkan kesan. Kadang-kadang sampai dia cakap, kambang bulu ke melihat video ni nya. Nya suara kita tu nya berkesan. Macam mana kan tu kita membuat? Dan itulah peranan seorang pendeklamasi puisi menghidupkan naskah yang hanya ditulis. Kalau naskah ditulis ni kita ni indah ada macam nada suaranya tu nada. Jadi pendeklamasi puisi ia dapat hidupkan. Setiap kata-kata baris kata tu ia dapat menghidupkan. Dan ini satu sekali lagi saya sebut satu kepuasan visual yang dapat menyentuh hati, yang dapat menjentik hati kelayar. Alhamdulillah, luar biasa sekali perkongsian daripada Yang Mulia Puan Lina Nur Susilanita binti Bahari, pengarang kanan bahagian sastra dan majalah Dewan Bahasa dan Pustaka yang telah pun berkongsi sedikit berkenaan dengan pemberigaan bahasa dan sastra melalui seni persembahan tanah air. Terima kasih Puan atas perkongsiannya. InsyaAllah jika ada kesempatan kita ingin bersama lagi nanti. Mungkin dengan perkongsian tajuk yang lain pula ya. Sehingga waktu itu tiba, jaga diri dan selamat menjalani ibadah puasa juga ya buat Puan Lina besok. Esok ni kan. InsyaAllah. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam.